Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan masuk kepada topik kita yang keempat, iaitu metodologi. Okey, untuk topik ini saya akan pecahkan video kepada beberapa video memandangkan slide ini sangat panjang dan disebabkan oleh limitasi masa lah. Okey, so kita tengok objektif kita yang pertama. Okey, untuk objektif kita ada beberapa objektif yang ingin dicapai melalui topik ini. Okay, yang pertama, untuk menerangkan prosedur metodologi penyelidikan. Kedua, menjalankan proses penyelidikan menggunakan metodologi saintifik. Yang ketiga, mengenal pasti bentuk kajian dan kriteria-kriteria setiap bentuk kajian tersebut. Dan keempat, bagaimana untuk memilih reka bentuk yang sesuai dengan masalah yang dikenal pasti, agar metod yang kita gunakan dalam mendapatkan data dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan kajian. Dan yang kelima, menggunakan pendekatan yang relevan dan tools yang sesuai dalam mengumpulkan data-data kajian. Okey, so dalam topik ini saya akan huraikan berkenaan dengan setiap reka bentuk kajian secara basic sahaja, beserta dengan contoh-contohnya lah untuk pemahaman yang lebih baik lagi. Dan di akhir topik ini juga saya harapkan agar pelatih-pelatih dapat tahu apa itu research design ataupun reka bentuk kajian dan kenapa ia penting dalam setiap kajian. Okay, so next, so kita mulakan kuliah kita pada hari ini. Okay, ini adalah prosedur metodologi sesuatu penyelidikan yang step-step dalam melakukan penyelidikan lah. Okay, yang step yang pertama adalah proses untuk memilih research area, bidang kajian mana yang kita ingin ceburi. Dan yang kedua, formulating research aim. Okay, membina tujuan kajian, objektif kajian, research question dan juga membina hipotesis kajian. Okey, setelah itu, langkah yang seterusnya adalah menjalankan kajian literature. Okey, dan yang keempat, memilih metod dalam kutipan data. Yang kelima, menjalankan kutipan data primer. Seterusnya, bila dah ada data, kita akan buat data analisis. Dan yang akhir sekali adalah research conclusion. Okey, so kita masuk kepada kita punya aim untuk topik ini iaitu reka bentuk kajian. So, apa itu reka bentuk kajian? Okey, reka bentuk penyelidikan ataupun reka bentuk kajian didefinisikan sebagai perancangan ataupun garis panduan yang dibentuk oleh penyelidik bagi menjalankan penyelidikan mengikut matlamat yang ditetapkan. Okey, dengan kata lain, reka bentuk kajian ini adalah suatu pelan tindakan, iaitu apa tindakan yang kita ambil dalam mencapai objektif yang kita telah tetapkan dalam bab 1, dan seterusnya langkah-langkah yang kita ambil ini, perancangan yang kita buat ini dapat membantu kita dalam menjawab semua pernyataan masalah yang telah kita nyatakan di dalam bab 1. So, itu adalah reka bentuk penyelidikan. Okey, reka bentuk penyelidikan ini penting. Kenapa dia penting? Kerana dia akan menentukan hasil kajian kita. Okey, so amat penting untuk kita memilih reka bentuk kajian yang sesuai untuk kita punya tajuk kajian kita. Okey, so pemilihannya adalah berdasarkan kepada tujuan kajian kita. Apakah objektif ataupun tujuan utama kajian kita. Okey, untuk suatu kajian, kita boleh gunakan pelbagai lebih daripada satu jenis reka bentuk kajian. Tetapi satu jenis reka bentuk kajian kita tak boleh gunakan untuk kesemua jenis bidang kajian. Okey, so dalam satu kajian tu boleh guna beberapa reka bentuk kajian, tetapi satu reka bentuk kajian tu tidak boleh cover semua jenis kajian yang ada. Boleh mencapai semua objektif dalam setiap
dalam setiap kajian yang ada, itu tak boleh. Okay? So, jadi pengkaji perlu merancang dengan baik apakah jenis reka bentuk kajian yang sesuai berdasarkan kepada tujuan kajian yang telah ditetapkan. Okey, next, apakah fungsi-fungsi reka bentuk penyelidikan? Yang pertama adalah untuk melaksanakan penyelidikan dengan membantu penyelidik membentuk garis panduan untuk menguji hipotesis yang telah dinyatakan, dan dapat membantu dalam memilih populasi, teknik persampaian, pengumpulan data dan juga analisis data. Okey, so elemen-elemen yang terdapat dalam reka bentuk kajian adalah metod, apakah kaedah, apalah kaedah ataupun langkah-langkah yang akan diambil. Yang kemudian apakah populasi dan apakah jenis persampalan yang akan dilakukan. Yang keempat, bagaimanakah kaedah ataupun cara untuk kamu mengumpulkan data. Melalui kaedah apa untuk kamu dapatkan semua data-data yang kamu perlukan. Dan yang keempat, apakah kaedah kamu untuk menganalisis data supaya dapat mencapai objektif yang telah kamu tetapkan. So, ini adalah antara elemen-elemen yang perlu ada di dalam metodologi kajian. So, metodologi kajian, saya ingatkan sekali lagi, dia berada di dalam, kalau dalam kajian, dia berada di dalam bab 3. Metodologi kajian. So, apa yang ada dalam bab 3 itu, yang terkandung dalam reka bentuk kajian itu adalah metodologi, populasi dan persampalan, pengumpulan data dan juga analisis data. Okey, so reka bentuk kajian secara asasnya, secara amnya dibahagikan kepada dua kategori, iaitu eksperimental dan juga bukan eksperimental. Okey, untuk eksperimental pula, dia dibahagikan kepada eksperimental benar ataupun dalam Englishnya true experimental, dan yang kedua adalah jenis quasi eksperimental. Okay, so jenis reka bentuk penyelidikan jenis eksperimental dibahagikan kepada eksperimental benar dan juga kuasi eksperimental. Manakala untuk reka bentuk penyelidikan jenis bukan eksperimental, dia dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu yang pertama kajian tinjauan ataupun survey, yang kedua adalah kajian lapangan, field study. Yang ketiga, case study, kajian case. Yang keempat, kajian tindakan. Dan yang kelima, kajian sejarah. Atau nama lain dia adalah etnografi. Sejarah tu adalah etnografi. Okey. Okey, kita pergi kepada jenis kategori kajian yang pertama, iaitu kajian eksperimental. Apakah itu kajian eksperimental? Okey, kajian eksperimental reka bentuk ini adalah satu prosedur penyelidikan kuantitatif di mana penyelidik mengkaji kesan intervensi. Intervensi maksudnya rawatan ke atas hasilan daripada peserta kajian. Okey, reka bentuk kajian eksperimental akan melibatkan 3 pasangan komponen, iaitu pemboleh ubah bebas dan juga bersandar, hubungan di antara pemboleh ubah bebas dan bersandar. Pemboleh ubah bebas ni nama lain dia adalah pemboleh ubah tak bersandar. Okey, so hubungan di antara pemboleh ubah tak bersandar dan juga pemboleh ubah bersandar. Tak bersandar, pemboleh ataupun kita panggil sebagai independent variable dan dependent variable, IV, independent variable, dan juga dependent variable, DV. Okey, so apakah itu pemboleh ubah bebas? Pemboleh ubah bebas adalah pemboleh ubah yang sengaja diubah untuk membawa perubahan kepada pemboleh ubah bersandar, dengan memastikan semua keadaan-keadaan lain tetap disamakan. Cuma yang diubah adalah pemboleh ubah bebas itu saja. Dan pemboleh ubah bersandar pula adalah pemboleh ubah yang terkesan ataupun mengalami perubahan disebabkan oleh perubahan yang berlaku pada pemboleh ubah bebas. Okey, itu hubungan yang pertama, pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua adalah okey, mungkin saya boleh bagi satu contoh bagi pemboleh ubah untuk menambahkan pemahaman kamu tentang beza di antara pemboleh ubah bebas dan juga pemboleh ubah bersandar.
Okey, satu contoh adalah ujian kesan cahaya, kesan perubahan cahaya, pencahayaan terhadap gerak balas rama-rama. Okey, so perubahan cahaya dikategorikan sebagai pemboleh ubah bebas sebab benda tu yang akan diubah oleh pengkaji, nak cerah ke nak gelap dan sebagainya. Kemudian gerak balas atau tindak balas rama-rama itu dikategorikan sebagai pemboleh ubah bersandar sebab gerak balas rama-rama itu akan bergantung kepada pencahayaan yang diterimanya. Itu salah satu contoh pemboleh ubah bebas dan juga pemboleh ubah bersandar. Okey, yang kedua adalah hubungan antara ujian sebelum dan selepas, pre and post test. Maksudnya kajian yang kumpulan dibahagikan kepada satu kumpulan yang dibahagikan kepada sebelum test dan juga selepas test. So dia akan kaji apakah perbezaan di antara kumpulan A, kumpulan yang diberi kumpulan yang sebelum test dan juga kumpulan yang selepas test. Okey, contoh satu ujian berkaitan dengan pre and post test. Suatu kumpulan yang mana contoh kita nak tengok sejauh mana perkembangan paru-paru mereka sebelum menjalani suatu latihan senaman dalam beberapa tempoh tertentulah, dan bagaimana dengan perubahan yang mungkin akan berlaku terhadap tahap perkembangan paru-paru mereka selepas menjalani suatu siri latihan senaman yang tertentulah. Okey, itu contoh sebelum dan selepas, pre and post test. Okey, dan kumpulan yang ketiga adalah pasangan yang ketiga adalah kumpulan rawatan dan juga kawalan. Okey, kumpulan rawatan dan juga kawalan sebagai contoh kita lakukan satu kajian bagaimana kajian untuk mengukur tahap motivasi suatu kumpulan ini terhadap minat untuk membaca buku. Okey, so kita bahagikan kepada dua kumpulan. Okey, kumpulan yang pertama kita panggil sebagai kumpulan kawalan dan kumpulan yang kedua adalah kumpulan rawatan. So, apa kita buat dengan kumpulan kawalan ini adalah kita bagi mereka membaca buku yang mengandungi teks sahaja. Okey, manakala kumpulan rawatan, kumpulan ini yang kita akan bagi olahan kepada mereka, sebab itu kita namakan sebagai kumpulan rawatan, yang mana kita bagi mereka membaca buku yang ada teks dan juga ada gambar-gambar berilustrasi. So, kita akan nampak nanti sejauh manakah tahap motivasi, kita akan buat comparison sejauh manakah tahap motivasi di antara kumpulan rawatan dan juga kumpulan kawalan. Okey. Alright, seterusnya kita pergi kepada masih lagi di bawah kategori eksperimental untuk jenis kajian kuasi eksperimental. Kalau tadi eksperimental benar, yang ni adalah kuasi eksperimental. So, apakah itu kuasi eksperimental? Kuasi eksperimental dijalankan apabila kajian sebenar tidak dapat dijalankan atas beberapa sebab yang tertentu. Umpamanya, sebab yang utamanya adalah pengagihan secara rawat tidak dapat dilakukan. Okey, apa beza di antara reka bentuk eksperimental benar dan juga kuasi eksperimental adalah untuk eksperimental benar, pengagihan sampel dapat dilakukan secara rawat, manakala untuk kuasi eksperimental pengagihan tidak dapat dilakukan secara rawat. So, bila suatu pengagihan tidak dapat dilakukan secara rawat, maka reka bentuk kajian itu akan dikategorikan sebagai kuasi eksperimental, dan juga ada beberapa faktor lain lagi lah. Okey. Okey, kita tengok perbezaan di antara reka bentuk eksperimental, jenis eksperimental benar dan juga kuasi eksperimental. Okey, perbezaan kedua-dua bentuk ini ialah berdasarkan ciri-ciri responden. Yang pertama, eksperimental benar, dia dua atau lebih dari dua kumpulan responden yang mempunyai ciri-ciri yang sama dapat diagihkan secara rawat. Okey, maksudnya semua
sampel atau responden kita di dalam kumpulan tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama. Mungkin jantina yang sama, umur yang sama, tahap ekonomi yang sama, semua sama. Semua ciri-ciri dia yang sama dan dia boleh diagihkan secara rawak. Maka kita namakan dia sebagai reka bentuk kajian ini adalah sebagai reka bentuk eksperimental benar. Akan tetapi, sekiranya responden ini tidak mempunyai ada beberapa ciri yang tidak sama di antara mereka dan mereka tidak boleh diagihkan secara rawak, maka kita namakan dia sebagai quasi eksperimental. Okey, sebagai contoh, kita nak kaji keberkesanan program kaunseling ke atas pelajar-pelajar kolej IFKKM Sungai Buloh yang mempunyai masalah disiplin. Okey, so kita akan tetap akan bahagikan mereka kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan. Untuk kumpulan kawalan adalah kumpulan yang tiada masalah disiplin, manakala kumpulan rawatan adalah kumpulan yang ada masalah disiplin. So kita akan bagikan mereka program kaunseling dan di akhirnya kita akan tengok apakah perbezaan keberkesanan antara kumpulan kawalan dan juga kawalan dan kumpulan rawatan. Okey, so kita nampak kat sini setiap kumpulan kita agak sukar untuk kita dapatkan semua sampel di dalam setiap kumpulan ini yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Sebab agak sukar kita nak cari mempunyai ciri-ciri antara mereka ini mempunyai ciri-ciri yang sama, iaitu sebagai contohlah mempunyai jantina yang sama, mempunyai umur yang sama, mempunyai tahap pendidikan yang sama, mempunyai latar belakang keluarga yang sama. Memang mustahil kan? Agak mustahil lah mempunyai minat yang sama dan sebagainya. So, bila tak ada bila tak ada ciri-ciri yang sama di antara semua ciri-ciri ada yang tak sama di antara mereka, maka pembahagian secara rawak pun tidak boleh dilakukan dan ini dikategorikan sebagai quasi eksperimental. Okey. Alright, seterusnya. Okey, ini adalah gambaran keseluruhan bagaimana untuk menentukan suatu kajian reka bentuk penyelidikan itu jenis eksperimental benar atau quasi eksperimental ataupun dia bukan eksperimental. Okey, kita tengok ini sebagai kesimpulan daripada apa yang saya ceritakan tadilah. Okey, step yang pertama kita tengok, adakah kajian mempunyai kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? Okey, dan kalau ada, kita tengok tadi, kita belajar tadi, kalau jenis eksperimental dia dibahagikan kepada ada tiga pasangan kan, sama ada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Yang kedua pre and post, yang ketiga tadi pemboleh bebas dan pemboleh bersandar. So kalau dia ada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan, maka dia jatuh kepada kategori eksperimental. Okey, di sinilah sebelah sini adalah eksperimental dan sebelah sini adalah bukan eksperimental. Kalau dia tak ada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan, maka dia bukan eksperimental. Kalau dia ada kumpulan rawatan dan kawalan, dia adalah jenis eksperimental. Dan bila jenis eksperimental pula, kita kena tengok adakah responden diagihkan secara rawak ke dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Kalau dia diagihkan secara rawak, maka dia adalah jenis eksperimental benar. Kalau ia tidak boleh diagihkan secara rawak, maka dia adalah jenis quasi eksperimental. Okey, saya harap pelatih boleh faham yang inilah. Ini penting sebab bila kamu faham yang ni, maka yang saya terangkan ke atas tadi tu kamu boleh faham lah. Alright. Seterusnya, bukan eksperimental. Seperti yang saya nyatakan di atas tadi, bukan eksperimental terbahagi kepada berapa tadi? 5 kan? Kurang 5. So kita tengok jenis yang pertama iaitu jenis kajian tinjauan. Tinjauan ni survey lah. Okey. Kajian bukan eksperimental, jenis kajian tinjauan ini adalah jenis yang paling popular, yang paling ramai pengkaji gunakan, terutamanya dalam bidang sains sosial.
Okey, soalan kajian biasanya diberi secara lisan, secara verbal, lisan ataupun perlu dijawab di atas kertas, iaitu perlu menggunakan kertas dan pensel melalui media elektronik sama ada melalui email, surat menyurat dan sebagainya, melalui telefon bimbit mungkin melalui call, melalui WhatsApp, melalui message, melalui post dan melalui mesin fax. Okey. Dan jawapan boleh diperolehi terus selepas responden selesai menjawab. Contoh kalau kita bagi soalan secara lisan, pengutip data akan tanya dan responden akan jawab. So direct kita akan dapat jawapan daripada soalan yang diajukan. Okey, ini adalah ciri-cirinya lah. Ciri-ciri bagi kajian tinjauan. Okey, yang seterusnya penggunaan yang menyuruh, yang mana pelbagai soalan boleh ditanya, menguraikan sikap, pandangan, kepercayaan, perasaan dan lain-lain. So, semua jenis ini senang untuk ditanya. Nak tanya pasal sikap ke, pandangan ke, kepercayaan kepada satu benda atau perasaan kepada sesuatu benda itu boleh ditanya. Dan teknik ini adalah ada satu teknik atau pengendalian yang mudah. Maksudnya kita boleh lakukan melalui soal selidik, melalui temu bual, melalui pemerhatian. Dan cara memungut data yang lebih cepat. Sebab apa? Bila kita contoh kalau temu bual kita tanya dan automatik kita akan dapat jawapan dalam masa yang singkat, dan seterusnya keputusan boleh dianalisis dengan cepat. Sebabnya maklumat dapat terus, maklumat yang kita perlukan dapat terus, dan analisa pun boleh dilakukan dengan segera. Okey. Seterusnya, ciri-cirinya adalah penggunaan boleh menggunakan saiz sampel yang besar untuk dapatkan maka kita akan dapat hasil yang lebih menyeluruh. Maklumat yang terus, iaitu maklumat dikumpul direct daripada responden. Kita dapat raw data daripada responden. Kemudian, keupayaan keputusan kajian yang digeneralisasikan. Proses membina konsep secara general kepada populasi yang menjadi subjek kajian. So, ini kita akan dapat result yang kita akan dapat cepat dan juga tepat. Okey, dan ini adalah proses kajian tinjauan, step-stepnya. Yang pertama, kita kena tahu dan nyatakan apakah tujuan kajian kita. Yang kemudian bila kita dah ada tujuan kajian kita kena pasti apakah sumber-sumber yang diperlukan. Yang ketiga, mengenal pasti apakah populasi yang terlibat dalam kajian kita. Yang keempat, menentukan saiz sampel. Okay, nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk menentukan saiz sampel. Okey, yang kelima, menentukan kaedah kajian tinjauan. Kita kena tentukan apakah kaedah tinjauan yang kita ingin lakukan, sama ada melalui soal selidik, melalui soalan, melalui temu bual, melalui email, melalui test yang perlu dijawab atau sebagainya. So, yang keenam, bila dah kita tentukan kaedah, kita kena sediakan instrumen kajian. Contoh, kalau kita tentukan kaedah kita nak tinjauan yang dibuat melalui temu bual, maka kita kena sediakanlah soalan temu bual. Kalau kita nak melalui soalan jawab test, kena sediakan soalan untuk test. Kalau menggunakan soal selidik, kena sediakan instrumen soal selidik. Seterusnya, menganalisis data kajian, dan yang ke-8, mengeneralisasikan hasil kajian. Okey, seterusnya, kajian masih lagi di bawah kajian bukan eksperimental, jenis kajian lapangan. Okey, kajian lapangan adalah kajian dengan cara membuat pemerhatian ke atas perkara-perkara yang wujud dalam keadaan semula jadi, iaitu dia tengok sendiri, dia perhatikan sendiri secara depan mata. Okey, beza dengan kajian tinjauan adalah kajian lapangan membuat pemerhatian secara terus. Ini yang saya kata secara langsung. Dia tengok benda tu secara langsung dan dia akan catatkan. Yang mana pengkaji akan memerhati dan mencatatkan tingkah laku individu yang dikaji atau kumpulan subjek yang dikaji dalam keadaan semula jadi. Okey, so benda ni berlaku secara semula jadi. Next, data yang dikutip di dalam kajian lapangan, contohnya adalah keadaan fizikal responden, bagaimana tingkah laku responden, apakah jantina, bangsa dan lain-lain.
keadaan interaksi yang berlaku secara sama ada secara verbal atau bukan verbal, secara formal ataupun tidak formal. Okey, kemudian keadaan interaksi yang berlaku tadi dan seterusnya keadaan suatu program yang contoh keadaan suatu program yang sedang dijalankan, apakah sumber, organisasi, kaedah pelaksanaan, kurikulum, pelanggan dan sebagainya. Ini sebagai contohlah. So, kajian ini kita nama lain bagi kajian ini, kajian lapangan ini adalah dikenali sebagai kajian semula jadi sebab dia direkodkan secara semula jadi apa yang telah berlaku. Jadi pemerhati akan merekodkan apa yang telah diperhatikan. Akan tetapi persediaan awal bagi pemerhati, mereka perlulah sediakan satu checklist apa yang hendak diperhatikan, apa yang ingin dicapai melalui pemerhatian mereka pada waktu tersebut. Okey, seterusnya jenis bukan eksperimental, jenis yang seterusnya ialah kajian tindakan. Okey, apa itu kajian tindakan? Kajian tindakan adalah kajian yang dilakukan secara terus untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi pengkaji. Tujuan kajian ini adalah untuk memperbaiki kualiti sesuatu amalan melalui pemahaman responden terhadap sesuatu peristiwa, sesuatu situasi dan juga sesuatu masalah. Okey. Beza dengan reka bentuk lain adalah tingkah laku responden akan berubah ke arah lebih positif pada akhir kajian dan biasa dia dilakukan jika wujud masalah dan perlu penyelesaian yang segera. Okey. Jenis kajian keempat ialah jenis kajian bukan eksperimental, yang seterusnya ialah yang keempat. Saya rasa ini adalah kajian kes. Okey, ia digunakan bagi mengumpul maklumat secara mendalam mengenai tingkah laku individu atau perubahan keadaan sosial yang berlaku dan biasanya dia ialah jenis kajian jenis kualitatif. Okey, dia boleh termasuk kajian lapangan, kajian sejarah dan juga kajian tinjauan. Kajian kes ini boleh jadi sama ada dia dalam kategori kajian lapangan, kajian sejarah ataupun kajian tinjauan. Bezanya, fokus bagi kajian kes ini adalah fokusnya lebih mendalam terhadap sesuatu individu ataupun sesuatu kumpulan individu ataupun suatu keseluruhan komuniti lah. Alright. So, apakah elemen-elemen yang penting dalam satu kajian kes? Yang pertama adalah masa, yang kedua ruang dan yang ketiga adalah pemerhati. Okey, masa pemerhatian dilakukan beberapa kali pada semasa yang berlainan. Yang kedua, ruang, pemerhatian dilakukan beberapa kali pada tempat atau keadaan yang berlainan. Dan yang ketiga, pemerhatian dilakukan oleh beberapa pemerhati yang berlainan. Okey. Okey, dan yang last sekali, jenis eksperimental yang terakhir sekali adalah kajian sejarah ataupun etnografi. Okey. Kajian sejarah dilakukan melalui pengumpulan data secara sistematik dan penilaian terhadap peristiwa yang telah berlaku pada masa lepas. Okey. So, bila penilaian terhadap peristiwa yang berlaku pada masa lepas, kajian literature LR memainkan peranan yang utama, memainkan peranan penting, dan kaedah dokumentasi maklumat adalah menggunakan maklumat sekunder, iaitu dia mencari data, dia bukan ambil data secara primer, data yang sendiri dikolek mereka. Contoh, kalau kita buat soal selidik, kita buat temu bual, kita buat eksperimen apa-apa, itu adalah jenis data yang kita dapat, kita namakan sebagai data primer. Tapi kalau jenis kajian sejarah, contoh dia bongkar balik file-file yang lama ke, dia analyse balik data-data yang lama ke, okey, dia melalui kutipan data melalui dokumen-dokumen yang sedia ada. Bermaksud ini maklumat yang diperolehi itu adalah jenis maklumat sekunder ataupun data sekunder. So, ini dinamakan sebagai kajian sejarah. Apa fungsi kajian sejarah adalah untuk menghuraikan peristiwa lampau, meramalkan peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan kepada trend-trend ataupun berdasarkan pada apa-apa yang telah ditunjukkan pada peristiwa apa yang berlaku pada masa lampau, dan menilai serta menimbang semua hujah dan bukti yang ada, lalu membuat kesimpulan yang kukuh terhadap sesuatu peristiwa lah.
Okey. Kita berhenti setakat ini dulu untuk kali ini. Nanti kita akan sambung untuk objektif yang seterusnya. Kita akan sambung dengan populasi dan juga persampalan. Okey, sekian, terima kasih.